Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada petang ini ialah melibatkan satu kabar angin yang mengatakan kononnya Rafizi didesak untuk letak jawatan. Siapa yang minta? Ikuti ulasan ini. Tapi sebelum itu, sila tekan butang subscribe dan share video ini serta tinggalkan komen Anda tentang isu yang hangat ini. Apabila kononnya ada satu dakwaan, kononnya mengatakan Rafizi Ramli didesak untuk letak jawatan. Dan yang lebih menggemparkan kita lagi ialah orang kononnya yang mendesak Rafizi ini. Siapa lagi kalau bukan UMNO. Didakwa kononnya UMNO Selangor mendesak Rafizi Ramli untuk meletak jawatan. Namun demikian, ianya telah pun dinafikan oleh UMNO Selangor. Apa sebab ini berlaku? Badan Perhubungan UMNO Selangor mengeluarkan surat atau kenyataan mendesak Menteri Ekonomi Rafizi Ramli melepaskan jawatan beliau. Pada pendapat saya tak setuju untuk Rafizi Ramli didesak letak jawatan. Kerana setakat ini, Rafizi Ramli masih berfungsi dengan baik, dapat memberikan idea untuk membawa kemajuan dan menyelesaikan masalah ekonomi Malaysia. Berbanding dengan orang yang mengkritik beliau, sebenarnya mereka hanya mengkritik, tapi bila ditanya apa cadangan mereka untuk membaiki ekonomi Malaysia, mereka lebih banyak tak tahu daripada banyak tahu. Mengkritik lebih senang daripada melaksanakannya. Ramai orang yang mengejek Rafizi. Kononnya mereka kata Rafizi Ramli mempunyai hanya seorang menteri teori. Tapi saya nak tanya, orang yang kata menteri teori itu yang mengecam Rafizi kononnya hanya sekadar menteri teori, saya nak tanya, kamu mengkritik itu ada cadangankah? Dan cadangan Anda yang Anda fikir itu kalau dilaksana berkesankah dalam masa 7 bulan? Kalau dalam masa 7 bulan Anda berada di sana dan terus ada perubahan, Anda memang luar biasa geliga, Anda memang luar biasa hebat, tapi malangnya belum pernah saya dengar. Saya pernah belajar ekonomi di university, belum pernah saya dengar dalam tempo 7 bulan kesan ekonomi dapat dilihat. Lebih-lebih lagi sekarang ini, ekonomi moden ini bukan hanya ditentukan lebih-lebih lagi oleh satu pemimpin, bukan juga ditentukan oleh Malaysia, tetapi ditentukan oleh ekonomi global. Jadi kalau Rafizi baru 7 bulan jadi Menteri Ekonomi, dah nak dikomen, nak disuruh untuk letak jawatan, saya fikir itu tidak sesuai langsung. Karena Rafizi sudah melaksanakan apa yang sepatutnya dan kita ambil masa untuk melihat kejayaannya. Belum pernah ada saya dengar tentang penyelesaian masalah ekonomi ini boleh buat dalam 1 detik. Sedangkan menteri-menteri yang lepas dulu pun 33 bulan, berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh bulan tiada kesan. Ini kan pula baru 7 bulan kan. Jadi saya benar-benar tak setuju kalau ada desakan untuk Rafizi meletakkan jawatan beliau. UMNO Selangor dalam kenyataan hari ini memaklumkan surat itu adalah palsu dan fitnah terhadap kepimpinan parti di negeri berkenan menurut laporan bernama. Katanya, UMNO Selangor tidak pernah mengeluarkan surat atau kenyataan mengenai perkara terbabit. Berita palsu seumpama ini mempunyai agenda jahat untuk menjejaskan imej dan reputasi kepimpinan UMNO Selangor serta kerajaan perpaduan dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN Selangor akan datang, katanya. Saya setuju dengan apa yang beliau katakan ini. Ialah kita memang faham. Lebih-lebih lagi menjelang pilihan raya negeri PRU memang banyak perkara-perkara yang tersebar, terutamanya perkara-perkara fitnah. Sekarang ini media sosial begitu mudah untuk diakses, begitu mudah untuk disebarkan. Tak payah tunggu sejam, tak payah tunggu 5 menit. 5 saat saja maklumat dah tersebar lebih daripada 10.000 orang. 5 saat saja. Satu kali klik, semua akan lihat. Jadi, perkara-perkara seperti ini memang akan berlaku bukan sekadar kepada parti kerajaan, tetapi juga kepada parti pembangkang. Bukan saja kepada PH, UMNO, PKR, tetapi juga
ada juga berlaku kepada Parti Bersatu, PAS dan sebagainya. Katanya Badan Perhubungan UMNO Selangor terus komited mengukuhkan kestabilan politik tanah air dan menyambut baik kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Justru akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, hari ini telah disahkan bahawa DUN Selangor telah pun bubar dengan sahnya. Jadi dengan itu kita akan melalui satu lagi pilihan raya negeri di Selangor apabila DUN Selangor telah disahkan bubar hari ini. Dewan Undangan Negeri Selangor bagi penggal ke-14 secara rasminya dibubarkan hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Jadi bermula daripada hari ini pasti ada kempen di sana-sini dan yang lebih menarik lagi, pasti akan ada cerita-cerita yang menarik. Tak tahulah itu berita palsu kah, itu fitnah kah, itu benar-benar betulkah, berita kabar angin kah, dakwaan semata-mata kah. Inilah yang akan berlaku dalam pilihan raya. Tak boleh elak. Memang akan ada dakwaan-dakwaan yang luar biasa yang kita tak pernah tahu. Pembubaran itu selaras dengan pengumuman Setiausaha Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani pada Isnin lalu selepas mendapat perkenan Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah. Ini bermakna DUN Selangor yang mempunyai 56 kerusi dibubarkan 2 hari lebih awal berbanding tempoh mandat DUN yang berakhir pada 25 Jun ini. Dengan pembubaran itu, pentadbiran Selangor kini ditadbir kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas PRN nanti. Selangor antara 6 negeri yang akan mengadakan PRN selain Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pada pilihan umum ke-14, Pakatan Harapan mendominasi Selangor apabila menang 51 daripada 56 kerusi diikuti Barisan Nasional dan PAS masing-masing 4 dan 1 kerusi. Kedudukan terkini kerusi di sebelum DUN dibubarkan ialah PH memiliki 40 kerusi iaitu PKR 19, DAP 15, Amanah 6, BN 5, Bersatu 4. Parti Bersatu Malaysia PBM 2, manakala PAS, Pejuang dan Warisan masing-masing 1 kerusi serta seorang wakil rakyat bebas. Satu lagi kerusi DUN Batangkali diisytiharkan kosong setelah wakil rakyatnya tidak hadir ke persidangan DUN melebihi 6 bulan. Rupa-rupanya ada satu yang telah pun dikosongkan kerana tidak hadir. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah dia jawapan kepada sumber yang mengatakan UMNO desak Rafizi letak jawatan tetapi telah pun dinafikan oleh UMNO Selangor. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang menulis dalam ruangan komen dan dalam konten media sosial hari ini. Mereka kata ada yang begitu keras mengatakan padan muka Zuraida. Ada juga kata Zuraida Kamarudin sudah kena tulah. Ada juga yang kata Zuraida Kamarudin kena hukum karma. Ini semua gara-gara tindakan Zuraida Kamarudin menjadi mereka tulis sebagai pengkhianat PKR kerana telah pun keluar daripada parti PKR semasa langkah Sheraton dan juga telah pun cuba untuk bersama dengan beberapa parti yang lain, tetapi sehingga ke hari ini tidak ada satu pun yang berjaya dimenangi oleh Zuraida Kamarudin, termasuklah tuntutan mahu menjadi presiden kepada sebuah parti. Oleh sebab itu, ada netizen menulis, ada yang menulis padan muka Zuraida lah, ada yang menulis Zuraida kena hukum karma lah, ada yang menulis Zuraida kena hukum tulah lah, dan sebagainya. Hari ini disahkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Zuraida diperintahkan untuk membayar RM 10 juta kepada PKR. Gara-gara isu keluar parti. Kerana keluar parti PKR, Zuraida Kamarudin diperintah bayar RM 10 juta. Pertama sekali yang saya nak ulas ialah bukan tentang Zuraida disuruh bayar RM 10 juta ini sahaja. Tetapi saya lebih suka mengulas
satu perkara yang perlu menjadi duluan, yang perlu menjadi ikutan kepada parti yang lain. Selepas ada akta undang-undang anti lompat parti, sebenarnya Malaysia, parti politik Malaysia makin selamat. Tetapi dengan adanya duluan seperti ini, kita sangat gembira. Kerana parti-parti yang lain atau mana-mana parti politik, gabungan politik yang lain boleh mengambil inisiatif seperti ini, teladan seperti ini untuk mengeluarkan saman kepada semua ahli politik yang lompat parti. Jadi, selain daripada ada akta anti lompat parti yang mana menetapkan sesiapa ahli parlimen ataupun adun ahli Dewan Undangan Negeri yang lompat parti akan kehilangan kerusi mereka dan secara otomatiknya dipecat ataupun letak jawatan. Selain daripada itu, mereka kehilangan kerusi itu, mereka juga perlu disaman. Perlu bayar satu denda kerana mengakibatkan parti lama yang ditinggalkan itu dalam keadaan yang sengsara. Kerana sudah menang dulu dengan tiket parti yang mereka menangi. Tapi bila sudah menang, tinggalkan pula. Itu tak adil, betul tidak? Tak adil sama sekali, terutamanya kepada para pengundi. Jadi dengan adanya kes duluan seperti ini, apabila Zuraida diperintah bayar RM10 juta kerana kes keluar parti, ini satu perkara yang positif untuk kita semua. Apabila ini berlaku, maka parti politik yang lain boleh tiru. Jadi ini akan buat ahli-ahli parti politik yang lain akan lebih berhati-hati, takut dan tidak mengambil tindakan suka hati mau tinggalkan parti, mengkhianati mandat yang diberikan oleh parti yang telah memberikan mereka kemenangan. Saudara-saudara sekalian, apabila netizen menulis padan muka Zuraida, ada juga yang menulis Zuraida sudah kena tulah atau hukum karma. Ada beberapa komen yang mengatakan mereka setuju kerana tindakan Zuraida itu telah mengakibatkan kesusahan yang besar kepada PKR sehingga tumbangnya kerajaan PKR, kerajaan Pakatan Harapan dahulu kerana kehilangan sokongan ahli parlimen. Hari ini disahkan, saudara-saudara sekalian, Datu Zuraida Kamarudin diperintah membayar RM10 juta kepada parti lamanya, yaitu PKR, selepas meninggalkan parti tersebut sebelum ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan bekas ahli Parlimen Ampang membayar tuntutan ganti rugi RM10 juta kerana melanggar syarat bon parti yang ditandatanganinya 6 tahun lalu. Ini terbaik. Rupa-rupanya dalam PKR ada perjanjian atau ada syarat bon parti yang ditandatangani. Maknanya kalau meninggalkan parti, mereka boleh dihukum RM10 juta. Yang menjadi pertanyaan saya ialah tentang Azmin Ali. Azmin Ali takkah kena hukuman seperti Zuraida? Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Akhtar Tahir memutuskan pihak membuat tuntutan tersebut berjaya membuktikan tuntutannya terhadap Zuraida. Peguam parti itu, Nevpriti Singh, mengesahkan keputusan tersebut. Zuraida merupakan bekas naib presiden parti PKR yang kemudian menyertai Bersatu dan selepas itu menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM serta kini terlibat dalam pertikaian dengan Presiden PBM Leri Sheng. Semasa pilihan raya umum ke-15 Piaru 15 lalu, Zuraida kalah dalam pertandingan di kerusi Parlimen Ampang. PKR melalui Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Saifuddin Hussein Ismail memfailkan saman pada 2020 terhadap Zuraida, mendakwa beliau telah melanggar ikatan kontrak dengan menyertai Bersatu berikutan pertukaran kerajaan pada akhir Februari 2020. Parti itu berkata ia mengikut Seksyen 71 Akta Kontrak untuk mewujudkan haknya untuk mendapatkan semula pampasan daripada faedah yang dinikmati Zuraida sebagai ahli Parlimen Ampang serta seorang menteri. Dalam pembelaannya, Zuraida mendakwa bon itu tidak berperlembagaan, sambil menambah PKR tidak boleh melaksanakan terma di bawah perjanjian itu kerana ia melanggar satu kebebasan berpersatuan di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan
Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang sebenarnya positif untuk perkembangan politik Malaysia. Karena seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya saman seperti ini boleh diikuti oleh parti-parti yang lain dan boleh menakutkan ahli-ahli politik untuk melakukan perbuatan yang membuat mandat ataupun hak rakyat yang mengundi dipersia-siakan. Jadi, selain daripada akta undang-undang anti lompat parti yang telah dikuatkuasakan, yang mana kalau mereka lompat parti akan menyebabkan mereka terletak jawatan secara otomatik, denda seperti ini juga sepatutnya dapat dikuatkuasakan di semua parti politik, supaya bukan sahaja mereka tidak lagi menjadi ahli parlimen atau ADUN, ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau mereka lompat parti, mereka juga perlu membayar denda. Paling bagus 10 juta. Ini membuatkan ahli politik berpikir bukan sekali, bukan dua kali, tapi berpuluh-puluh kali sebelum melakukan pengkhianatan terhadap undi rakyat. Barulah adil, kan? Jadi apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.